Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita terus masuk pada topik lah. So, tak ada apa-apa menarik dekat chat semasa. Mungkin untuk shorter term, untuk dollar pair, untuk long commodity dollars against dollar pair, sekiranya US 30 breakout ke atas, NZD US dollar, AUD US dollar cap untuk nak short. Itu contoh-contoh dia lah. Lain-lain tak ada. Okey, jadi kita direct kepada topik kita, iaitu kepada 5333 tu lah. Now, persiapan chart aturan Fibonacci, first kita cuma guna bar chart. Belajar-belajarlah, start guna chart yang tak banyak noise. Okey, nanti ultimately chart anda kosong. Anda cuma ada dua indikator. Chart saya rupa macam ni. Chart saya rupa macam ni. Ni je rupa dia. Ni rupa dia. Tak ada conteng-conteng kat sini. Tak ada. Tak ada. Ya. Saya bila trade, chart saya kosong. Saya cuma ada indikator lah. Dua indikator ni. That's it. Untuk nak tahu struktur ni habis atau tak habis. Itu saja. Ultimately lah, kita biar chart ni. Okay, now. Itu nombor satu. Keyboard, selamat petang. Yang kedua, penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Fibonacci retracement adalah apabila kita menjangka pergerakan pembetulan had mana. Okey, dan Fibonacci extension kita nak tengok pergerakan ke depan. Itu Fibonacci extension. Blank chart lah. Dia tak. Lepas tu ada 3 line. Itu pun kalau rajin nak buat. Lain daripada itu adalah penggunaan indikator. Kita gunakan dua indikator. Yang pertama adalah indikator RSI dan yang kedua adalah stochastic oscillator. Untuk kali ini, pusingan kali ini saya banyak bercerita mengenai stokastik. Okay. Kita dah cover semalam. RSI ni nanti kat sini, semua ni akan ada benda-benda macam ni. Okey. Ni saya belum buat dia punya grafik ya. Grafik tu yang lambat nak buat. Sebenarnya dia dah cerita pun dalam ni. Sama juga macam stokastik tu. Dulu ada benda-benda macam ni kan. Okay, now. Pengayun oscillator stokastik. Dicipta oleh Josh Lane pada penghujung 1950-an. Paras harga semasa berbanding rintangan dan sokongan pada satu jangka masa tertentu. Tak apa. Tak perlulah tahu. Kalau tak kita nak belajar formula dia, macam mana nak kira K, D, N, tak payah. Tahu benda ni je. Yang pertama, stochastic oscillator dalam sistem 3711 diguna pakai untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah pecahan harga. Untuk instrumen-instrumen dalam pasaran, dia ada dua je. 5-3 atau 3-3. That's it. Yang kedua, struktur lanjutan. Ya, sama ada lanjutan bullish. Ini cuma berlaku dalam ini. Ya. Dan yang ketiga adalah lekuk 3 motif. Bila kita ada momentum yang dahsyat. Ya, di mana stoch ataupun momentum ke bawah dahsyat. Stoch akan sideway. Dia maksudnya macam ni. Bila kita melihat kepada struktur harga, secara asasnya dalam pasaran, dua je. 5-3, 3-3. Indeks saham, ETF yang berkaitan dengan indeks, berkaitan dengan saham,
kecuali ETF yang berkaitan dengan komoditi, ataupun ETF yang berkaitan dengan mata wang. Ada ETF mata wang, ataupun ETF berkaitan dengan gold, silver. Ia adalah bersifat 5-3. Yang berkaitan dengan gold, silver, berkaitan dengan mata wang adalah 3-3. Ini kita dah cover banyak kali lah. Boleh tak kita ke tempat lain? Boleh tak kita seterusnya kan? Saya tak perlu ulang ni kan? Okay. Maksud dia, kita pergi kepada yang besar. Contohnya macam kita pergi Euro US dollar. Mana Euro? Euro US dollar. Kenapa saya gunakan Euro US dollar? Sebab dia complete dekat XM. Kita akan lukis dia sebagai... Sebab itu saya tak sama dengan lain-lain yang melukis elite wave. Kita akan lukis dia 3, 3 dan 3. Kalau orang lain lukis dia semua tempat dia letak 5, 3. Okay. Mata wang anda tak dapat buat dia 5, 3. Satu mata wang jadi kosong nanti. Dia adalah against another mata wang. Salah satu mata wang jadi kosong. Satu kita tak dapat lukis dia sebagai 5, 3. Okay. Ini Euro US dollar. Anda tak akan dapat cat ni kat mana-mana dalam dunia ni. Yang orang lukis komplit. Anda tak akan, tak ada orang akan tunjuk. Tak ada. Kalau dia berbayar, dia tak akan tunjuk. Mustahil. Mustahil. Sebab kalau dia tunjuk, dia nak makan apa kan? Macam mana nak tarik dia? Dia tak nak pergi ni. Okay. Ni cat komplit je lah. Kenapa 2 kali guys? Baik. Dan ini akan menghabiskan W. Okay. Bukan tak boleh lawan saya. Sebab kita ni buat free. Kalau saya pun charge, saya takkan tunjukkan cat penuh. Kalau saya pun charge, saya takkan tunjukkan cat penuh. Faham? Dan kalau anda dah tengok cat penuh, anda tak perlu nak tengok lain dah. Anda tahu, okay, bila nak habis C kat sini, X dah habis, apa. Bila satu anda dah tahu, anda boleh buat semua cat lain. Okay. Kenapa saya tunjukkan benda-benda ni? Ingat, kenapa 5-3 dan 3-3 tu penting? Jadi, ingat tak struktur asas dalam pasaran? Benda ni. Ingat tak benda ni? Benda ni. Bilanya ada trend. Nah, bila sideway ni tak dapat. Bila trend berlaku. Sebab itu kita selalu dengar. Trade bila ada trend. Masalahnya orang suka trade yang benda macam ni. Benda apalah trade yang market sideway ni. Sakit. Trade bila anda buka buku trading, orang akan cerita trade bila ada trend. Apa trend tu? Masalahnya bila dalam elite wave 1930, trend cuma berlaku bila pergerakan 5. Okey, ni dia. Ni benda dia. Tak kisah atas ke bawah lah. Tak kisah atas ke bawah. Okey. Structure dalam market cuma 2. Sama ada kita lihat kepada pergerakan 5-3
5, 3 ataupun 3, 3. Dua ni je structure market. Anda macam mana nak tahu? Anda ambil chart tu, pergi time frame paling besar, paling complete dia. Lepas tu anda start mapping dia daripada yang paling besar. Sebab itu tak dapat anda buka anda buka H1, saya buat elite wave. Itu mengarut. Okey. Betul. Time trending lah market broker suka. Sebab ramai orang hancur. Betul tu. Sepatutnya time tu lah orang buat duit. Okay. Now, dalam pasaran, di sinilah kita menggunakan struktur yang dikenal pasti oleh R.N. Elliott. Sekali lagi saya ulang. Di sinilah kita menggunakan struktur yang dikenal pasti oleh R.N. Elliott. Apa struktur yang dikenal pasti oleh R.N. Elliott? Nombor 1. Trend dibentuk oleh pergerakan 5 lekuk. Pergerakan 5 lekuk ni terbahagi kepada pergerakan motif dan pergerakan diagonal. Ataupun bahasa besar dia adalah impulse. Impulse. Apa beza motif dan diagonal? Motif mempunyai struktur lanjutan di dalam dia. Ya, motif. 1, 2, 3, biasanya lanjutan berlaku dalam lekuk 3, 4 dan 5. Maksudnya, lanjutan maksud di situ, dalam ni akan ada 5. Dalam ni akan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini, 1, 2, 3, jap. Di sini, akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana dalam ni akan ada pecahan. Nah, itulah lanjutan dia. Sebab ni ada pecahan lagi. Okey. Dan syarat utama dia adalah 1, 2, 3, 4. 4 dan 1 tak boleh bersilang. 4 dan 1 tak boleh bersilang. Itu kita dah banyak kali lah cover. Lekuk 5 hendaklah berakhir dengan divergence. Lekuk 4 tak boleh retrace 50%. Okey. Diagonal pula, salah satu daripada sifat dalam motif tu dilanggar. Sama ada 4 retrace jauh, 3 tak sampai 1618, 3 dalam motif hendaklah sampai 1618. Lekuk 5 tak ada divergence, itu diagonal. Syarat asas 2 tak boleh bawah 1, sama. 4 tak boleh bawah 2, itu sama. Okay, itu impulse. Ini kat sini. Tak kisah dia adalah diagonal ataupun motif. Yang di sini. Yang ini. Yang struktur di sini. Okay. Impulse. Itu je. Itu je impulse. Ada soalan tak? Okey, kaitan dia dengan Fibonacci. Ni kita dah ulang berpuluh, kalau tak beratus kali, berpuluh kali. Lekuk 2, retracement 38.2.
Itu untuk tujuan analisa. Dia boleh je 14.6 Fibonacci retracement. Lekuk 3 kalau dia motif 1618. Kalau dia diagonal tak perlu sampai. Paling kurang 618. Lekuk 3. Target lazimnya 100%. Fibo extension lekuk 3. Lekuk 4. Lekuk 4, 2, 3, 6. Fibonacci retracement. Ni nampak tak penting. Amat penting. Kalau anda sedang lihat US dollar sekarang. Contoh. Lekuk 5. Lekuk 5 ada 3 cara kira. Sama ada sama panjang dengan lekuk 1. Yang kedua, kita ambil Fibonacci retracement 3 ke 4. Lekuk 5, 1, 2, 3.6 sehinggalah kepada 161.8. Yang lekuk yang ketiga, kita ambil sepanjang lekuk ke sini kepada 4. Sepanjang ni, lekuk 5 adalah 618. Saya pun tak tahu berapa ratus kali kita ulang benda ni. Tambah recording beribu kali. Okay. Fibonacci level ni amat-amat penting. Sebab anda nak tahu dia extend ke tak. Kalau anda jangka impas, jangka ini lengkap lekuk 3, anda nampak 1618 tak sampai, anda extend lekuk 3. Tunggu contoh. Kalau anda jangka itu diagonal tengah buat 1 dengan 5. Ini lebih 1618. Aku kena extendkan ini lekuk 3. Ataupun itu internal dia. Laju sangat. Alamak. Tengok recording. Elmi, ni dalam nota. Nota boleh ambil dekat apa? Ambil dekat nota motif. Nota impulsif ni. Ada box-box macam ni. Dalam tu ada cerita pasal Fibo punya level. Okey? Tu semua dalam nota. Benda dalam nota. Nota ni. Nota dekat. Kalau tak tahu kat mana, anda pergi dekat Dropbox saya tu. Nota ni. Ambil kat situ Nota ni. Dalam ni. Sama dengan lekuk 1, 618. 618 ni maksudnya kita tarik. Mana pula mouse saya ni? Okay. Kenapa mouse saya nak keluar? Sama-sama. Okay. Okey, maksud dia kat sini, kalau anda nampak 618 lekuk 13, ada tarik Fibonacci 3 poin sini. 1, 2, 618. Fibonacci extension Lekuk 4, maksudnya anda tarik Fibo retracement. 1, 2, 3 kan 100% sama panjang dengan lekuk 4 kan. 1, 2, 3, 6, 1, 6, 1, 8. Ni semua dalam nota ni. Dalam ni ni panjang-panjang dia. Ini contoh-contoh dia lah. Ni contoh-contoh dia. Lekuk 4, lekuk 5. Ni sama panjang lekuk 1. Kaedah 2, Fibonacci retracement. Kaedah 3, 618. Sepanjang 3 dan 4. Okey. Semua tu dalam nota. Okey, kaitan di antara struktur ni ada dalam Discord. Ambil kat situ Sebenarnya ni ada yang Galih ada letakkan link-link untuk benda-benda ni semua. Pergi tengok Okey, so saya
Sebab kalau saya cover daripada asas, masuk balik, memang kita takkan habis sampai 5-6 tahun lagi. Banyak sangat. Okey, Galih tak sabar. Ambil kat situ. Okey. Now, kaitan dia dengan indikator. Okey. Apabila kita ada satu price cycle, 5-3 ataupun 3-3, dalam cycle, kita akan ada perbezaan. Maksudnya, 5-3, dia akan melengkapkan satu struktur yang besar. Betul tak? Kalau 1, 2, 3, 4 ini boleh jadi A, boleh jadi 1, boleh jadi 5, boleh jadi 3. Kan? A, B, C, sini boleh jadi B, sini boleh jadi 2, boleh jadi 4. Betul? Idea dia melengkapkan satu struktur besar. Ataupun pergerakan dalam time frame yang lebih besar. Faham tak? Apa kaitan dia dengan benda tu? Tengok benda ni. Contoh, kita ambil dollar index. Ni paling cantik. Dengan saya tak nampak. Okay. Dollar index. Tengok dollar index. Okay. Dollar index. Atas ni stokastik, saya buang dulu RSI. Kali ini kita belajar pasal RSI. Kalau kita buka dekat chart, okay, movement upward ni adalah bermula dari sini. Dari sini, movement ni dari tahun 2008. Movement ni ke atas. Okay, ni paling low dia kan. Pergi dekat saya punya Facebook ataupun dekat Instagram saya, keyboard, ada link untuk Discord. Okay. Nak tengok macam mana stokastik ni bang? Berterabur. Pergi monthly. Tengok. Kita tadi dah establish kan, ni low dia kan. Ni paling low dia. Ni paling low dia kan. Kita pergi kepada monthly. Inilah paling low dia. Paling rendah untuk dollar index. Okay. Kat sini dah kurang sikit serabut dekat stokastik tadi. Okey, pergi tinggi lagi 3 bulan. Anda nak cari, maksudnya anda nak cari sama ada dia 5-3 ataupun 3-3. Anda nak cari benda ni, parabola ni. Dalam tu pun ada link tree tu. Okey. Di sini ada nampak tak parabola? Tak nampak juga. Masuk lagi 6 bulan. Nampak? Boleh? Jelas? Tak jelas? Nak dapat macam mana chart 6 bulan ni? Itulah masalahnya. Kalau kita lihat dekat MT4, MT5, dia tak ada. Sebab tu dengan saya, sebab dulu saya buat dekat sini. Sekarang ni kita buat dekat MT5, MT4. Saya kena juga pakai ni. Tak kisah XM nak marah saya ke. Tapi tak ada caranya. Saya tak dapat. Kecuali dia bagi chart 6 bulan dah. Tapi trade kat XM. Nampak? Sama ada 5-3 ataupun 3-3. Anda nak stokastik dan RSI dia reset. Kalau buka RSI pun sama. Tapi tak apa. Kita kali ni stokastik dulu. Coifin ada tak Rosdi? Ada siapa-siapa dah explore dah? Saya tak sempat nak explore Coifin. Dulu saya account berbayar kat situ. Saya bayar untuk apa pun saya tak tahu. Buang duit. Tak tahu apa yang saya bayar dulu. Tapi tak tahu, tak pakai. Bayar je. Bila guna time frame 1 bulan, setting RSI kali 6. Mungkin. Boleh. Anda nak cari satu reset. Nampak? Sini satu reset. Kawasan ni.
Betul. Dulu-dulu saya banyak guna. Okay, nampak? So, sekarang ni soalan kita, kawasan ini, adakah dia, soalan dia, 5-3 atau 3-3? Tu soalan kita. Yes. Nak tengok sektor dia bagus. Dia complete, dia lagi cantik. Tapi sebenarnya trading view ada. Trading view dah update baru. Saya, kalau nak tahu, saya jarang buka trading view ni. Siapa pakai trading view? Tanya Kimi tu. Kimi No Sufi. Nama, tengok nama dia orang ada sini. Kita, Galih, boleh tak kita delete chat ni? Mana chat ni? Kimi ni. Kita delete chat dia, okey tak? Delete, tekan delete ni. Menangis ni. Kalau tekan delete tu nangis. Penat-penat lukis kita tekan delete. Okey, ada nampak benda ni? Anda nak tahu dia buat 5-3 atau 3-3? Faham? Jadi sekarang ni, ingat sifat dia. Sifat benda ni tadi adalah, mata wang adalah 3-3. Tu sesi semalam. 3-3, yang besar dia. Demam. Dan ingat, dolar, hala 7 besar dia pergi atas, pergi bawah. Orange Online Store. Oh, okey. Boleh tanya Galih. Galih rajin explore macam ni. Dekat Indonesia ramai buat suka explore. Dekat Malaysia jarang Galih. Ya. Hala tuju kita untuk dolar index adalah ke bawah. Ingat sebab faktor inflation. Ingat semalam dah keluar cerita konspirasi semua dah. Pasal pasal BlackRock semua. Faham? Dolar adalah ke bawah. Now, kita ada satu bottom kat sini dan kita jangka satu bounce. Kita ada sikun. Ni ada sikun ni. Dolar ni ada sikun. Maksud dia, ini low, ini high, ini higher low, yang tak lepas lagi, tapi price dia dah lepas. Itu caranya anda nak, bagi siapa guna support resistance, tu cara dia. Di mana bila anda dapati ada reset, situ lukis apa-apa time frame anda, H1 ke, M1 ke, 6 bulan ke, sama. Empty wallet syndrome. Okey, nampak? Macam mana identify support resistance? Pun boleh guna cara ni. Saya guna support resistance dulu untuk buat benda ni. Situ yang saya jumpa, saya kira jadi 5, jadi 3. Saya pun pelik apa hal. Dia turun kepada time frame. Turun time frame. Okey. Soalan kita sekali, adakah dia 5 atau 3? Itu soalan kita. Dari bawah ni, sekarang ni kita nampak 5 atau 3 ke atas ni, dari sini ke atas ni. Kita punya reset tadi kan. Dia benda logik je sebenarnya, Rosli. Benda logik kan. Okey. Apa yang kita nampak, sini pun ada nampak lekuk satu kan. Satu. Dua. Boleh? Boleh? Tiga-tiga pun boleh. Tapi kat sini kita tak nampak reset. Tak nampak reset kan look. Sama ada kita nampak 1, 2, 3, 4, 5 ataupun kita nampak 1, 2 dan 3. Masalah kat sini, bila sampai kat high di sini, high ini, high sini, kita ada satu lagi high kat sini loh. Apa yang kita dapat dari situ?
What you do bila anda dapati benda macam ni, high kat sini turun dan sini tak ada reset, anda turun time frame. Anda dapat reset ke tak? Buat benda-benda tu. Saya buang conteng. Turun time frame. Sekarang ni baru anda dapat nak kira. Itu menentukan anda nak kira sequence time frame berapa daripada bawah ni. Daripada bawah ni, anda ada satu high. Ini tak break apa-apa. Ini 2. Sini 2. Sini naik. Break 50%. Sini 3. Sini 3. Sini 3. Sini turun balik. 4. Tengok naik balik. Ni main dalam 50%. 4. Sini 5. Sini 5. Kajau. Waalaikumsalam. 6. 7. Ni tak ada reset. Nampak? Ini 7. Reset. 8. 9. Anda kira ni, ini ambil ada 50% level. Keseluruhan struktur ini, kita ada 9. 9 tu nombor apa tu? Motif, korektif. 5, 9, 13 dan seterusnya. Kira ini. Kenapa ni tak kira? Sebab ini tak break high, tak break low. Dan dia membuat correction mengikut arah. Arah kita ke bawah. Ingat, di sini kita sedang menyatakan correction. Sebab arah besar dia ke bawah. Ini motif. Jadi kalau kita dapat nombor motif di sini, nampak? Kita nampak satu reset, lepas tu break high. Now, sini korektif. Ini adalah 5, 3. Kita pun jangka nombor motif di sini. Itu je dia. Nampak? Kalau kita jangka ini struktur 3, 3, 3, motif di sini nanti akan melengkapkan the whole structure ini sebagai 3. 1, 2, hai. 3. Boleh? Tak boleh. Sebab saya lama tak buka TradingView, bila ni barulah nampak kita ada connector 3 bulan. Sebab dekat MT5 weekly ataupun monthly. Orang nak meninggal. Faham? Jadi, saya lupa guna ni lah pula. Jadi, kesimpulan kita, sekarang ni kita nak tengok adakah sini boleh tak kita nak buat sebagai 5. Kita tengok dulu. Yang kecil ni dulu. Yang kecil ni dulu. Vektor ni habis sini ke tak? Dia habis sini ke? Dia habis mana? Sebab 3 tu boleh macam ni je. Anda tengok yang tempat anda tengok konektor tadi, iaitu dekat sini. Okey? Adakah dia
pergi 50. Ni cara dia. Saya letaklah 50. Ada tak 50? Middle band. Letak 50. 50. Bila anda tengok konektor, dan konektor di sini, maksud saya macam ni. Ini tadi 9. Kita establish dia sebagai motif. Sekarang ni konektor dia, adakah dia membuat flat atau tak? Yang menentukan reset tu dari storage atau support dan resistance. Dua-dua keyboard. Dua-dua. Okey. Ni adalah low. Nampak 5-3 dan parabola je. Menentukan reset tu adalah kepada 50% dekat storage. Baru kita kira dia. Masalahnya, anda nampak tak dekat storage ni buat low? Boleh tak dia jadi flat? Boleh tak saya letakkan A, B dan C? Boleh kan? Terus kali imbas. Itu menjadikan korektif kita ambil kat sini dan kita dah memulakan 1, 2, 3, 4, 5. Beza dia. Ataupun sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kecil je habis. Antara dua. The thing is, ini yang jadi masalahnya. Sebab storage dia menunjukkan ada momentum. Momentum berlaku. Kalau dia adalah flat, inilah struktur 3, 3, 5. Momentum possible berlaku dengan struktur 5 dekat C. Ini pula break ke bawah. Mungkin. What you do is, kita ambil kecil. Dalam A kat sini, daripada atas ni, anda nampak tak sebarang reset? Tak ada. Ni tak nampak pecahan. Anda nak tengok A ni 3 atau 5. Sebab kalau dia 3, maksud saya macam ni. Kalau dia 3, dia boleh lengkap kat sini. B ni pula, adakah dia 3? Kalau di sini 5, dan ini tak boleh jadi flat. Flat tu dah 3, 3, 5. Okay, nampak susah. Tapi sebenarnya, benda yang hari-hari kita tunjukkan. Tiap-tiap hari saya tunjukkan benda ni. Dia tengok dekat A sekarang ni. Ni dekat A tadi ya. Ini A. Yang kita tandakan sebagai, mungkin dia sebagai low tu. Ini. Dapat tak saya buat dia sebagai 3 lekuk? Di sini ya. Kepada low sini. Kenapa tak keluar ni? Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Possibility habis the whole structure ataupun A. Antara dua. Correction boleh habis di sini. Sebab nombor dia complete. Nombor dia complete. Macam mana nak identify reset? Nabil, tukar-tukar time frame, ada nampak dia buat parabola. Tukar-tukar time frame. Boleh? Anda terlepas yang depan tadi, anda pergi tengok recording kita balik. Kena 5-3-3-3 je. Flat ke tak, tak peduli. Betul? Sini tadi kita ada 9 kan? Sini kita dah dapat 3. Ini buat low ke tak, tak peduli sebenarnya. Kalau daripada sudut sequence, daripada sudut edit wave itu penting. Tapi sudut sequence tak penting. Sini 9, sini anda dapat 3. Ini tak buat low. Tapi daripada sudut lukisan untuk edit wave, dia boleh jadi flat. Itu yang menyebabkan lukisan tu susah nak lukis untuk dollar sekarang ni. Sebab storage dia buat rendah. Tapi apa pun, sini kita ada 3. Boleh tak saya tamatkan motif dan korektif di sini? Keyboard. Boleh kan? Sebab cukup.
Ini tak buat low. Ini tak buat low. Cukup. Now, anda dah dapat dan anda faham bahawa struktur besar dia adalah 3-3. Jadi anda dah dapat 9 menghabiskan 1. 3 menghabiskan 2. Ini adalah struktur 5, 3, 5, 1, 2 dan 3. Jadi faham kan? Okay, now. Yang jadi perhatian kita cuma kawasan sini je. Kawasan sini je. Di sinilah yang anda dengar pasal Fibonacci tadi. Tempat nak tarik. Tempat nak tarik dia. Tu tempat tarik Fibo dia. Tempat reset yang tadi tu. Tempat reset yang tadi tu. Reset. Ni tadi siapa nama dia? Nabil. Tukar time frame ada nampak dia reset. Itu reset. Sampai dia nampak parabola. Tukar-tukar time frame. Itu tempat anda nak tarik Fibo. Okay, balik kepada chart ini tadi, weekly. Okay, nampak? Now, sebelah sini, sebelah kanan ni, anda nak kira nombor motif. Gila kat situ. Dia boleh turun dari sini tau. Masalahnya sekarang ni anda nampak berapa lekuk? Ada nampak 3 je. Betul tak? Anda nak nombor motif. Jangan itu sebabnya saya tak nampak, saya tak nak masuk faktor time lagi. Kalau masuk faktor time lagi orang confuse. Okay, now. Dari sini, nampak kan Nabil? Anda nampak, kecamuk. Macam mana aku nak kira ni? Tukar time frame. Masuk atas sikit. Dari sini. Nampak Nabil? Ini 1. Ini 2. Ini 1, ini 2. Kalau tak nampak Nabil, susah. Kalau tak nampak ni, payah saya nak cerita ni Nabil. Anda sedang jangka sini akan buat structure motif kan? Faham? Sini Stoch sideway. Ini 3. Itu nak kita esok cerita. Nampak? Ini 3. Tak habis lagi. 4 dan anda jangka dia akan lengkapkan kepada 5. Target Fibo extension 100%. Jangan dulu time. Kalau saya masuk faktor time lagi susah. Ini pun ramai yang masih tak tangkap. Sedangkan ni 1-2. Macam dia nampak dia reset. Astaghfirullahalazim. Dia reset. Itu reset. Reset baru. Lekuk baru. Biar saya habiskan ini dulu. Dengan saya yang pergi SM kan. Susah. Kenapa kita masih menjangka ada kekuatan US dollar? Sebab kita menjangkakan kiraan motif. Kenapa motif? Sini 9 ataupun kiraan motif. Sini korektif. Jadi sini sekurang-kurangnya 5. Dia tak dapat 5, 3, 3. Tak ada. Benda tu tak ada. RN Elliot pun tak jumpa. Engkau jumpa kat mana pun kau tak tahu. Tak tahu. Lekuk 3 tu tak habis lagi. Bukan. Structure bukan lekuk 3. The whole structure kat sini tak habis lagi. Lekuk 3 kat sini boleh habis Nabil. Sebab itu adalah Fibo extension ini. Yang ini Fibo extension yang sini. Yang dalam ni 1, 2. Itu dah lengkap dah. Itu yang lengkap. Dah lengkap dah. Boleh lengkap. Lebih. Dia sampai 1618 lagi dia. Tak sampai. Sampai 1618. Ni ke atas lagi. Belum habis lagi dolar. Tentu kita masih lukis masih lukis gold ke bawah.
Faham? Sebab tu saya masih lukis dolar ke atas. Ini sebab dia. Tapi kita tahu dekat hujung. Dia dah kat hujung. Nampak? Belajar untuk pergi time frame besar. Belajar untuk pergi time frame besar. Anda akan nampak macam-macam benda. Lagi simple, lagi less noise. Lepas tu ada turun. Okey, aku tahu kat sini, ini adalah 2, 3 ni habis ke tak? Okey, turun time frame. Weekly. 2 kepada 3 ada berapa lekuk? Anda nak cari reset. Faham? Ni low 2 tadi kan? Ni low 2. Now, sini berterabur. Okey, tukar time frame, weekly. Anda nak cari, ada satu reset. Ini 1, 2. Ni 1, ini 2. Ni 1, ini 2. Okey. 2 kepada 3. Turun lagi daripada sini. Sini. Bila dolar ni habis, barulah. Belum lagi habis. Lama lagi, Rosli. Sampai tahun depan, kuarter 1 tu nampak masih. Okey. Dari 2 ni. Barulah turun time frame. Daily 2 kepada 3. Ada kira berapa lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kira lekuk dia tadi. Anda dapatlah motif ke korektif punya ni. Ada tak dia reset? Tak nampak? Tukar balik weekly. Kan? Weekly tak nampak? Tukar balik kepada 5 day punya chart. Ada? Boleh tukar kepada day. Ni kepada day. Tukar kepada 3 days chart. 3 days punya chart. Tukarlah. Ada nampak dia punya reset ni. Jadi sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia lalu 50. 7, 8, 9, 10, 11. Tak habis lagi. 2 kepada 3, dia akan nombor motif. 11, 12, 13. Baru dia jadi 3. Betul. Setuju. Faham? Ini tak habis lagi. Struktur dari 2 kepada 3, dia akan ada nombor motif. 5 ke, 9 ke, 6, 7, 8, 9. Whatever lah. Sekarang ni baru 11. Macam mana tahu 11? Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak? Dia tak habis. 12, 13. Baru dia jadi 3. Boleh tak? Kira stokastik je. Asalkan yang melangkaui 50% ni, then dia ada buat high, dan kira. Ataupun even dia internal. Kira ni je, kira benda-benda ni. Sebab anda sedang mengira extension, faham tak? Satu kita kira biarpun dia tak buat high. Kira dia. Ini masih 11. Boleh tak dia lengkap? Tak dapat. 12, satu lagi high. 13. Barulah dia nak lengkapkan 3 ni. 3, 4, 5. Besar pula. Baru anda tengok. Barulah dia dapat completekan nombor motif. Yang besar ni. So, kalau anda tambahkan ni, semua ni. 11. Tak dapat. 5 minit lagi. Nampak penggunaan stokastik ni? Untuk sequence. Ini pengiraan untuk motif. Boleh kaitkan dia dengan stokastik ni. Okey, 11. Tengok. Kalau anda masukkan RSI, ni atas ni RSI, atas ni RSI. Ingat ya, kiraan yang di sini tadi, ni magic dia. Kiraan yang di sini tadi kiraan
keadaan yang di sini tadi. Okey, sekarang ni anda dah nampak divergence. Anda dah ada divergence kat situ. Maksudnya, lekuk di belakang ni lebih tinggi daripada lekuk yang sekarang ni. Jadi 12, kalau dia buat ke atas 13, dan divergence ni tak break, itu melengkapkan 3 yang besar. Yes, betul Kimi. Satu kita tak trade triangle dan flat. Ni bagi mereka yang dah bertahun-tahun buat elite wave, ini harta karun tau. Seriously, anda masuk. Saya dulu tinggalkan elite wave sebab saya tak nampak baca dia. Sampai saya belajar elite wave, sebab tu saya tinggalkan. Lepas tu saya gunakan Storch dan RSI, saya cari teknik lain. Lepas tu saya nak kira. Lepas tu saya samakan nombor dia. Samakan nombor. Kenapa dia jadi macam ni? Lepas tu kita gunakan elite wave untuk mapping dia. Barulah nampak. Kalau tak saya tinggalkan elite wave. Mengarut. Bila buat macam ni barulah seorang lukis sama, sebelah kanan lukis sama, sebelah kiri lukis sama. Kita punya time frame pun jadi sama. Kita punya fractal pun jadi sama. So, kita sedang lihat benda sama. Iaitu, kita sedang menjaga motif dekat sini. Yang melengkapkan korektif yang besar. Yang melengkapkan correction yang besar. Itu je. Jadi, masa ni US dollar masih lagi ke atas. Cumanya dia akan buat satu correction besar, so naik ke atas. Tak adalah besar mana pun. Ini lekuk 3, faham tak? Macam mana lagi? Ini lekuk 3. Ya, 1, 2, 3. Snake. Dia sama, saya tahu. Ramai yang gunakan AO dan MACD untuk nak lukis elite wave. Saya faham. Itu ramai yang majoriti pakai. Saya pun pakai dulu. Tapi tak nampak. Masalahnya tak dapat, tak nampak. Multi time frame dia lari. Multi time frame dia jadi lain. Ramai macam Galih dah pernah belajar elite wave. PE, Kimi. Bila dia ni memudahkan anda untuk nak lihat structure. Dia memudahkan. Jadi kita tahu bahawa sini ini tak habis lagi. 3 dia tak habis. Sebab sekarang ni, dalam ni 11. Dalam ni 11. Apa benda 11, 12 tu kan? Faham Structure lanjutan dalam ni. Mungkin 3. Sini 3. Tunggu dia buat 4, 5. Barulah dapat habis 3 ataupun 12, 13. Cycle. Boleh? Dan kita akan ada 4 besar, baru 5. Barulah dia complete. Sebagai A, B dan C. Barulah dia start balik ke bawah. 100%. Itu je. Boleh? Terutamanya bagi mereka yang dah ada asas elite wave. Benda tu seriously. Saya tinggalkan sebab tak nampak cara nak buat benda tu. Tak ada orang tunjuk. Jumpa sendiri. Barulah ada. Penat aku. Saya study semua Titan. Study bagus. Tapi, dia orang tak akan ceritakan macam sistem dia orang secara penuhnya. Dia tak akan ceritakan. Takkan. Okey? Boleh? Nampak kaitan tu? Pusingan akan datang, kita akan cerita pasal RSI. Besok kita sambung mengenai structure korektif pula. Hari ni 5-3 kan. Lepas tu saya ambil dolar tadi nanti kita akan masukkan untuk structure korektif. Sama je 3-3 kan. Tapi apa jenis-jenis dia lah. Zigzag, flat, triangle, WXY dan triple
W, X, Y, X dan Z. Okey. Okey, thank you. Nampak kan Atira, hopefully membantu. Dan even kalau anda tak pakai edit wave pun tak apa. Anda pakai support resistant tak apa. Sebab dia benda sama, benda ini je. Tengok badminton. Oh, ada badminton. Barulah kita kaitkan dengan apa nak trade ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi. Nak ketinggalan? Sentiasa ambil tahu